Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Bilal, Tok Siak, seterusnya kepada semua yang hadir, mudah-mudahan insya-Allah pagi ini kita diberkati, majlis kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada penutup lagi bagi kitab kita ini, yang mana terakhir sebelum daripada ini kita membicarakan tentang istidraj. Tentang istidraj dah habis dah. Kita baca tentang istidraj. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Biarkanlah aku sahaja wahai Muhammad dengan orang yang mendustakan keterangan Al-Quran ini. Kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit, yakni ke jurang kebinasaan dari arah yang mereka tidak mengetahuinya, dan aku akan melanjutkan tempoh untuk mereka. Sesungguhnya rancangan sulitku terhadap orang yang kufur ingkar itu amatlah kuat dan kukuh. Yang kita dah bincang dahulu tentang istidraj, yang kadang-kadang dilihat oleh setengah orang sebagai nikmat. Ada orang yang kafir tetapi mendapat kesenangan hidup, orang yang kafir tapi kadang-kadang payah jatuh sakit. Kesemuanya itu sebenarnya bukanlah nikmat, tetapi adalah satu bentuk penghinaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, supaya mereka dalam keadaan selesa, seronok, merasa selamat, rasa baik, tiba-tiba nantinya mereka ditimpa dengan bencana daripada Allah, diberikan sakit, dicabut nyawa, dan itu akan menjadi satu perkara yang lebih menderita ke dalam diri mereka sendiri apabila mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada penutup. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Surah Yunus ayat 10. Dan penutup ucapan mereka, doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ini berkait dengan ucapan orang-orang di dalam syurga. Dipetik penutup ini diambil daripada ayat Al-Quran yang berkait dengan perkataan-perkataan ahli syurga. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan mereka dalam itu ialah salam. Salamun alaikum, salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan juga akhir ucapan mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum itu subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan penghuni syurga ni yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran ialah subhanakallah, kemudian salam, tahiyyatuhum fiha salam, dan mereka akan mengakhiri ucapan mereka, seruan mereka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ahli syurga itulah bahasa dia. Sebab itulah kalau sekiranya kita mengamalkan ucapan-ucapan tersebut, sama ada ketika melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, banyak kau ucap subhanallah. Dan kita kena ingat, itulah dia nantinya ucapan penghuni syurga. Subhanallah, subhanallah. Dan juga salam. Kita sebarkan salam, assalamualaikum. Kawan kita jawab waalaikumsalam. Maka sebarkan salam ini selain daripada sunnah Nabi SAW, dia adalah nantinya bahasa ahli syurga, yang satu sama lain mengucapkan salam. Satu sama lain mengucapkan salam, selain daripada ucapan alhamdulillah, kerana teruja dengan nikmat yang sangat banyak dalam syurga. Kita boleh bayangkan macam mana kalau kita dah biasa mengucapkan, dilatih diri kita ikut sunnah Nabi yang diajar kepada kita, tengok sesuatu yang menakjubkan. Kadang pergi tengok tempat pelancongan, nampak tempat cantik,
Kan? Katalah pergi ke pantai pulau. Tengok-tengok jernih air dia. Boleh snorkeling pula. Nampak pula ikan dalam tu. Kita pun tengok, subhanallah, subhanallah. Kan? Tengok seorang budak yang cantik, budak kecil, comel sangat. Ataupun budak-budak boleh buat sesuatu yang menarik, semayang ke, subhanallah. Kan kita tengok. Pula takjub. Subhanallah. Tengok sesuatu benda yang menakjubkan, ucaplah subhanallah. Kenapa kita diajar ucap subhanallah? Apa maksud dia? Kita menyucikan Allah supaya kita tidak melupai bahawa yang menciptanya, yang mencipta ketakjuban ataupun keajaiban ataupun kehebatan itu ialah Allah. Jangan kita lupa sehingga kita anggap benda itulah. Kan? Bila tengok budak pandai, kecil lagi pandai dah. Kan? Boleh baca, umur berapa tahun ni? Baru 4 tahun, fasih baca Quran katalah. Jangan kita sampai lupa, oh bagus mak ayah dia, hebat mak ayah dia, hebat budak ni. Kembalikan dulu kehebatan itu kepada Allah Subhanahu. Subhanallah. Subhanallah. Maknanya Allah lah di sebalik segala perkara hebat yang kita tengok. Bukan benda tu sendiri tak. Tapi di sebaliknya itu adalah kehebatan penciptanya. Ada kehebatan pencipta dia. Tengok ada perkara-perkara binatang yang hebat. Nampak penciptaan alam yang hebat. Nampak itu, nampak ini. Terus kembali kepada Maha Suci Allah. Sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti penghuni syurga akan melihat kejutan yang disebut dalam hadis sebagai mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Kan? Sesuatu yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, lalu akal, hati tak pernah tergambar. Tak pernah tergambar. Yang kita hari ni gambar tu berdasarkan kepada apa yang Allah cerita dalam Al-Quran. Allah cerita dengan bahasa yang sekira-kiranya nampak untuk menggambar kehebatnya syurga. Kan? Disebut sebagai katil yang cantik. Kemudian nanti minum dalam cawan air gelas kas. Kerana itu gambaran pada zaman orang Arab dahulu, orang-orang kaya mereka minum dalam piala. Kan? Cawan hak macam piala. Orang Arab juga guna piala tu untuk nak timbang nak timbang gandum, nak timbang tamar. Dan setengah orang kaya mereka minum dalam cawan piala tu, menggambarkan kemewahan mereka. Lalu Allah nak gambarkan mewah dan hebatnya dalam syurga. Penghuni syurga akan minum daripada kas, kan? Daripada cawan tersebut, piala yang cantik, daripada emas, daripada perak. Digambarkan bidadari yang tak pernah, bidadari yang suci, yang tak pernah disentuh, cantiknya. Kemudian digambarkan lagi suasana buah makanan yang lazat dalam syurga. Digambarkan kebun yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Benda ni waktu Allah turun pada Nabi dan bercakap kepada orang Arab teruja. Sebab kalau teruja sebab apa? Sebab dianya tak ada kebun, dia tidak ada air macam tu. Kan? Pada pasir begitu, lembah. Maka bila orang negara pada pasir lembah ni cerita tentang ada kebun yang mengalir sungai ni, oh dia teruja. Hebatnya syurga ni. Macam kita dah biasa, tapi dah biasa tu pun pergi tengok tempat ada air mengalir, tempat yang ni, inilah tempat tumpuan manusia. Tempat tumpuan manusia. Kalau di Kuala Lumpur tu, lembah-lembah ke tempat-tempat yang jenis begini, hari cuti penuh orang. Sebab apa? Orang duduk di tengah bandar stres, dengan kesesakannya, dengan rumah apartmen, rumah flatnya, dan sebagainya. Akhirnya hari-hari cuti mereka pergi dekat Ulu Langat, tempat air tempat tinggi-tinggi, di mandi sungai, bawa dekat air terjun, penuh tempat-tempat seumpama itu, ramai orang. Kerana itulah kecenderungan dan keseronokan manusia, tengok tempat air mengalir. Maka bila begitu tempat dia, Allah gambarkan syurga itu sebagaimana tempat manusia suka perkara tersebut. Tapi hakikat dia lebih jauh daripada itu lagi indah dia. Lebih jauh daripada itu. Kita tak boleh nak bayang syurga sebab kita tak pernah tengok syurga. Manusia ni dia boleh imagine benda hak dia pernah tengok. Lalu bila Allah cerita tentang sungai, taman, hak pernah dia tengok sahaja.
Hal itulah terbayang dalam pemikiran dia. Hakikat dia tak pernah tengok syurga. Maka hari itu esok dia akan melihat kejutan demi kejutan. Tengok ni nikmat, subhanallah. Tengok lagi subhanallah. Tengok lagi subhanallah. Tengok nikmat. Bila tengok nikmat subhanallah ni, kalau kita baca dalam kitab Mustikah Hadis itu jilid yang pertama, bab beriman pada hari akhirat, nantinya Allah buat kejutan lagi. Dalam kitab Riyadhus Shalihin pun ada. Kejutan apa dia? Allah memanggil penduduk syurga dan beritahu pada mereka, aku nak beri satu nikmat yang lebih besar lagi daripada apa yang kamu dapat. Lalu penghuni syurga tercengang. Ya Allah, ada lagi ke nikmat yang lebih daripada apa yang kami dah dapat ni? Sebab mereka dah rasa terlalu nikmat sangat dah. Hari-hari hidupnya penuh dengan keterujaan kepada nikmat syurga. Tiba mari Allah beritahu nak beri nikmat yang lebih baik lagi. Mereka tanya apakah dia? Maka Allah Subhanahu Wa Taala beritahu nikmat yang lebih baik daripada apa yang dah mereka dapat dalam syurga itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu memberitahu kepada mereka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada mereka dan tidak akan murka kepada mereka selama-lamanya. Selepas daripada itu, Allah menunjukkan dirinya kepada penghuni syurga. Orang dalam syurga boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya bila kita baca hadis ni, kita tak terbayang macam mana pula nikmat dapat redha Allah lebih hebat daripada nikmat hak lain. Kan? Mungkin kita tak nampak, nak tangkap macam mana nikmat dapat nikmat Allah kata dia redha kita lebih lazat daripada makan dalam syurga. Lebih lazat daripada, lebih nikmat daripada bersama bidadari dalam syurga. Lebih nikmat daripada makan minum dalam syurga dengan segala-galanya. Tiba-tiba Allah kata dia redha lebih nikmat. Tetapi kita tak dapat nak gambar, bayangkan itu lebih nikmat sebab apa? Kemungkinan kerana kita tidak memiliki sifat-sifat yang sebenar yang sepatut dimiliki oleh ahli syurga. Orang ni yang boleh masuk syurga ni ialah orang yang dalam hidup dia kan, beribadat kepada Allah untuk mencari redha Allah. Itulah nikmat dalam hidup dia. Orang yang boleh masuk syurga itu orang yang dalam hidup dia, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang sebenar-benar dia beribadat itu kerana Allah, yang sebenar-benar melakukan salat itu kerana Allah, yang meninggalkan perkara yang dilarang itu kerana redha Allah, semata-mata untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana seorang anak muda, orang lelaki yang Nabi sebut akan mendapat duduk di bawah arasy Allah atau di bawah naungan Allah di hari akhirat esok. Siapa? Seorang ni seorang lelaki yang digoda oleh seorang perempuan yang rupawan dan hartawan. Dahlah comel, kaya pula, menggoda dia. Kan? Dalam keadaan tersebut dia menolak dengan mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah. Maka lelaki ini dimasukkan ke dalam syurga, diletakkan di antara yang mendapat naungan di hari akhirat esok. Kerana bukan senang untuk manusia yang digoda. Kita kalau kita mengorak lain, mungkin payah sikit nak jatuh pada maksiat ni. Sebab apa? Sebab aku mengorak dah orang tak ambuh, ngusik-ngusik dah orang-orang tak nak. Dia berbeza dengan orang nak kita. Orang cantik pula, nak senyum-senyum kita, mari mikir juga. Comel pula tu, baik pula tu. Lepas tu hantar WhatsApp pula, izinkan saya bertemu dengan isteri ustaz, kan, untuk minta halal. Pula dah. Kan, walaupun takut dengan isteri pun tak boleh tidur malam mikir. Kejut tengah malam, ya Allah. Kan, kita nak korang biasa, orang tak ambuh kita. Tapi bila ada orang comel pula nak kita, tu luar biasa. Dia boleh mari mikir tak cukup. Kan, tidur pun tak lena mikir tu, walaupun tak dapat sekalipun. Sebab apa? Kena tarik telinga dengan isteri. Kan, takut. Tapi terganggu pemikiran, teringat soalan. Tiba-tiba digoda oleh perempuan cantik tadi, lalu menolak dengan mengatakan inni akhafullah. Lalu orang ni layak untuk mendapat nikmat Allah di hari akhirat. Rupa-rupanya orang beriman ni, itulah nikmat yang paling besar bagi mereka. Maka dalam syurga mereka dapat dah seluruh nikmat lain. Bila Allah sebut aku redha dan tidak murka selama-lamanya, perasaan bahagia tu, nikmat tadi memenuhi seluruh jiwa mereka. Sebab itulah dia layak masuk syurga.
Kerana itulah sifat orang yang beriman. Yang nak ajar kepada kita dalam hidup dunia ni, supaya kita latih diri kita untuk mengubah bahagia itu atas benda-benda yang lain kepada bahagia itu atas perkara yang berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang mencari ketenangan, mencari kebahagiaan, ketenteraman dengan banyak perkara. Tapi orang beriman melatih diri dia sedikit demi sedikit untuk mendapat rasa nikmat, kedamaian, ketenangan daripada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita, kepada Nabi dan juga kepada kita. Maka sebab itu Nabi dalam hadis disebut, Nabi kata apa dia? Ju'ilat, dijadikan qurratu a'yun, dijadikan hiburan kepada aku solat. Allahu Akbar. Lama mana kita nak cari hak tu? Tahulah Ustaz, ada masa tu semangat dah. Kan? Cuba dah latih ni sebab cuba nak dapat, tapi tengah semayang teringat pula kejap lagi kan ada kenduri ke dah belah. Nak pergi rumah siapa? Hilang pula teringat. Cuba dah nak ni, tapi ada masa tak dapat. Sahabat Nabi, bila Nabi berdepan dengan banyak perkara dalam hidup, cabaran dalam hidup, masalah dalam hidup, maka Nabi masuk dalam solat. Kerana solat itu akan jadi hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agaknya macam kita berjalan tengah bandar panah, musim panah ni. Panah ni singgah pasar raya. Masuk pasar raya dekat aircon sejuk. Duduk betul bawah aircon tu. Oh, lega weh panah. Kan? Kadang-kadang panah masuk kereta, buka aircon cepat sikit. Ataupun aircon tu siap dah sejuk. Ataupun pergi keluar rumah buat kerja luar begini-begini, panah masuk bilik, aircon siap ada dah. Masuk tu, sedapnya aircon. Kan? Seolah-olahnya nikmat. Begitulah sahabat, begitulah Nabi yang mendidik para sahabat. Bila mereka rasa sesak, bila rasa susah, bila rasa sedih dan sebagainya, cara mereka nak berhibur, kalau kita kat dengar lagu lah dah. Waktu hak kita jujur lah tu. Kan? Apa puasa weh, dengar lagu. Maka Nabi SAW masuk dalam solat. Dan solat itu menjadi hiburan, penyejuk mata kepada Nabi SAW. Macam kita balik-balik detik, nampak anak bongsu kita. Macam saya, anak umur 3 tahun. Allah kata, kalau kita dah balik detik, bagi tak kata ni, mari balik-balik. Balik-balik tu gomo lah tu. Ambil dia mari sini. Oh, tak cium lagi hari ni, seronoknya lah, peluk, dakak, gomo, duduk tengah kecek begitu. Hiburan jadi. Itu yang kita doa supaya menjadikan isteri dan anak-anak qurratu a'yun, penyejuk mata hati, hiburan pada kita. Nabi ini sembahyang jadi hiburan. Kan? Iaitulah contoh nikmat. Orang yang nikmatnya ialah pada perkara yang boleh mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu mengucapkan salam. Salam ni bila orang dah dapat masuk syurga, dia rasa selamat. Seronok sangat sebab selamat daripada selamat daripada neraka tu. Lalu bila berjumpa, katakanlah mudah-mudahan saya jumpa Ustaz Jai ke. Ustaz Jai jumpa Allah, Ustaz ni kata Allah selamat kita ya, Assalamualaikum salam, Assalamualaikum salam gitu. Macam ayat kita ni kan, Allah selamat, kita dia selamat, dia kata selamat Ustaz dia selamat, alhamdulillah selamat. Sebab apa? Selamat daripada neraka. Duduk dalam syurga dah, jumpa sama-sama kita. Selamat kata, macam tak? Tak macam mana ni? Masa muda belaka, masa umur 30 tahun belaka kan? Kata, saya ni dulu Ustaz, Masjid Lipih, Allah selamat ni. Ustaz, alhamdulillah selamat. Jadi ucapan selamat ni ucapan ahli syurga. Sebab rasa sangat selamat terlepas daripada azab api neraka. Sambil itu, alhamdulillah. Salamun, selamat alhamdulillah. Selamat. Nak berpisah tu, alhamdulillah. Ini ucapan ahli syurga. Subhanallah, assalamualaikum, alhamdulillah. Lalu orang ni kalau dia nak rasa ataupun nak kepada menjadi ahli syurga, belajarlah bercakap macam ahli syurga. Belajar bercakap macam ahli syurga. Apa dia? Seringkan menyebut alhamdulillah di atas sesuatu nikmat, selalulah menyebut subhanallah di atas perkara yang menakjubkan, dan sebarkan salam bila bertemu di antara satu sama lain. Bila kita sebar tu, ingat ini bahasa ahli syurga. Ada nak berjinak-jinak jadi ahli syurga tak ni? Nak juga, kena belajarlah cara bercakap ahli syurga. Apa dia? Sebarkan salam, ucapkan subhanallah,
ucapkan alhamdulillah. Baik. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan sebuah pintu untuk orang-orang yang bertaubat di tempat terbenamnya matahari. Lebar pintu tersebut sejauh 70 tahun perjalanan. Pintu itu tidak akan ditutup sehingga matahari terbit daripada arahnya. Ini gambaran kepada kita tentang luasnya pintu rahmat dan juga pintu keampunan Allah Subhanahu wa taala. Seluas digambarkan seluas 70 tahun perjalanan. Untuk gambarkan makna nak ayatnya, bahasa Arab bila sebut istilah nombor 7 ni menggambarkan banyak. Nak beritahu pintu keampunan Allah ini terbuka luas. Terbuka luas. Sehinggalah dia akan tertutup. Salah satunya ialah ketika matahari terbit daripada arah barat tersebut. Matahari terbit daripada arah barat. Sekarang matahari terbit belah timur, tenggelam belah barat. Maka sampai satu ketika mana berlakunya kerosakan alam, sehingga sampai akhirnya Allah nak dekatkan dengan kiamat, matahari itu akan terbit daripada barat. Masa tu bencana alam apa semua banyak berlaku, matahari terbit daripada barat. Ketika itu orang yang bertaubat, taubatnya sudah lagi tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kiamat dekat sangat dah tu. Dia kalau sampai perekat matahari pun lari paksi, bumi pun lari pada paksi dia, maknanya bumi nak hancur dah tu, nak rosak dah. Taubat masa itu walaupun segar sehat tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi sebelum daripada itu taubat diterima sehinggalah apa dia? Sehingga nyawa sampai ke kerongkong. Ketika mana sakaratul maut ada. Maka pada waktu itu taubat tak diterima lah. Ketika gitu tu taubat tak diterima. Sebelum daripada itu tengah-tengah sakit banyak beristighfar, menyesal, bertaubat pada Allah, masih lagi Allah membuka pintu taubat tadi kepada manusia. Ini tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah Tuhan yang menerima taubat dari hamba-hambanya yang bertaubat serta memaafkan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, dan dia mengetahui akan apa-apa yang kamu semua kerjakan. Surah Asy-Syura ayat 25. Taubat daripada hamba-Nya yang bertaubat, maafkan seluruh kesalahan, wa ya'fu, padamkan, maafkan semua kesalahan. Inilah dia sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Sifat rahmahnya mendahului sifat marah murkanya. Allah ni juga ada sifat pemarah. Sifat kita panggil apa dia? Tegas. Syadidul iqab, siksanya sangat pedih. Al-Jabbar, Al-Qahar, Maha pemaksa, Maha kasar. Tetapi sifat kasih sayangnya mendahului semua sifat-sifat kemurkaan tadi. Pemaafnya lebih lagi daripada sifat tersebut. Sebab tu kita baca hadis 40 kan. Hadis yang 40 Imam An-Nawawi, hadis yang ke-42 yang terakhir sekali. Yang mana dalam hadis tu kita pernah baca dah dulu, kalau dosa kita setinggi langit dan sepenuh bumi sekalipun. Setinggi langit ni dari sudut menegaknya habis langit lah bagi tinggi pada mata manusia ni. Sepenuh bumi melintang. Banyak itu pun dosa. Allah kata dua perkara. Kalau dia minta ampun dekat dunia, Allah ampunkan seluruh dosa dia. Dan Allah sebut, aku langsung tak peduli banyak mana. Kalau dia buat pula dalam keadaan dia tak minta ampun, dia mati dengan satu syarat je, jangan dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ruang pengampunan di hari akhirat itu Allah kata, aku akan memberikan kepadanya ruang pengampunan sepenuh bumi itu juga. Yang itu yang penting pada kita untuk mendoakan mak ayah kita. Selagi mana mak ayah kita tidak syirik, tidak mati dalam keadaan kafir, isteri kita, suami kita, adik-beradik kita, anak-anak mati dalam keadaan tidak kafir, ruang keampunan Allah masih ada di hari akhirat itu. Cuma tanggungjawab kita lah pula, sebab dia tak boleh nak istighfar dah. Kan? Dia je di alam sana itu dah amalan tak lagi dilihat dah. Lalu pada waktu tu kita lah yang minta ampun, ya Allah ampunlah dosa mak aku, ya Allah ampunlah dosa mak aku, ya Allah. Allah boleh ampun ke tak ustaz? Banyak juga dosa mak itu. Dah. Maka kita kena yakin Nabi sebut dalam hadis tersebut, Allah sendiri berfirman dalam hadis kursi, kan,
innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, kalau kamu datang bertemu dengan aku, yakni mati membawa sepenuh bumi itu dosa, summa laqitani, kamu bertemu dengan aku tidak la tusyriku bi syai'a, tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu perkara pun, la ataituka, aku akan membawa datang kepada kamu biqurabihal maghfirah, dengan sepenuh bumi itu jugalah pengampunan. Jadi yakin yang itu, maka minta ampunlah. Walaupun mungkin teringat dulu pok dara ke pok cik ke, semayang pun kadang-kadang dok, kadang-kadang semayang tu ustaz pun macam manalah dak, selagi dia tidak syirik pada Allah masa hidup dia, minta ampun pada Allah banyak-banyak untuk dia. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia, ya Allah, berikanlah gini kebaikan yang dia pernah buat pada aku dulu, ya Allah, mudah-mudahan dengan sebab kebaikan itulah aku dapat begini boleh belajar, boleh apa, maka ampunlah dosa dia, ya Allah, ampunlah dosa dia, ya Allah. Minta ampun selain daripada minta ampun kepada diri kita sendiri, maka ruang pengampunan itu insya-Allah ada. Cuma janganlah pula kita jadikan itu sebagai satu hujah untuk kita menangguhkan amal. Tak apa, saya piti banyak, lepas tu esok dekat dah mati pesan ke bini lah, sedekah banyak sikit, minta orang surah minta ampun banyak sikit, apa semua-semua. Tak ada benda lah, saya pun beres lah kat akhirat esok, mana kamu tahu. Jangan kita berjudi dengan nasib kita di hari akhirat. Jangan perjudikan nasib kita di hari akhirat. Sebab kalau tersalah, judi-judi ni maknanya ada risiko, boleh untung boleh rugi. Maka kalau tersalah rugi yang tidak akan berbaloi, kan langsung tidak berbaloi dan menjadi penderitaan sampai bila-bila. Jadi jangan perjudikan akhirat kita dengan mengatakan tak apa, saya begini-begini, esok saya sedekah, saya ini, belum tahu lagi dalam keadaan kita melakukan dosa dan meninggalkan kewajipan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima." Barang siapa yang melakukan suatu kejahatan, su'an, satu kejahatan, aw yazlim nafsah, atau melakukan sesuatu yang menzalimkan, kezaliman ke atas dirinya, dosa lah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, yajidillah ghafurar rahima, maka dia akan dapati Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Dengan syarat bertaubat kepada Allah. Buat satu dosa, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat taubat itu yang kita mungkin pernah sebut sebelum daripada ini. Apa dia syarat-syarat taubat ni? 3 syarat yang asas dia. Yang pertama, tinggal serta-merta. Itu taubat yang disebut sebagai taubat nasuha. Taubat yang ikhlas, taubat yang sungguh-sungguh. Jangan taubat dalam kepala, tak apa nanti buat pula, taubat pula. Yang itu tidak. Tinggal dosa tersebut, rasa menyesal, tak apa, nanti kalau terjatuh lagi nanti aku taubat pula. Maka ada harapan lagi, dia mikir lagi nak buat. Sebab tu taubat nasuha ni, dia tinggal sungguh-sungguh, tu nombor 1. Tinggal sungguh-sungguh tu maksudnya, kalau dia berjenis perbuatan yang Allah suruh kita tak buat segera. Jangan tangguh. Sembahyang contohnya, ada orang dia kata tak apalah ustaz, saya ni tak lama dah nak pergi haji ni, balik Mekah esok insya-Allah lah, kita tak tinggal lagi masjid ni. Yang itu tu bukan taubat nasuha. Bukan, belum tentu lagi. Sebab pergi Mekah ni bukan senang nak berubah. Jangan tunggu nak pergi Mekah baru nak berubah. Itu yang akhirnya kata-kata balik daripada Mekah esok insya-Allah ustaz, tak tinggal lah sembahyang masjid ni. Sebelum pergi Mekah, ni biar dulu tengok, belum pergi lagi. Taubat main-main. Akhirnya pergi ke Mekah, sembahyang Jumaat di Masjid Nabawi, Masjid Haram pun tak pergilah sekali. Sebab apa? Sebab bila dia tak nak berubah segera, belum tentu dia boleh berubah lagi. Tambah lagi bila duduk Mekah Madinah, sini ni tak muncullah, tidak letih ada kenderaan. Sana esok tu nak jalan kaki daripada hotel ke masjid tu, dah lah luah jauh, kan? Dah kadang ramai orang. Mula-mula semangat lah hari mula Safar, tapi kalau tidak menjadi akhlak, tidak menjadi kebiasaan, itu yang akhirnya ada dah ustaz, berapa hari dah semayang tu, sama seperti 100,000, sama seperti 10,000. Nak cukup lah kot 2 hari kot. Hari berbaki tu apa? Duduklah semayang dalam bilik hotel, tak boleh nak istiqamah semayang berjemaah. Bukan mudah nak pergi ke sana, tapi semayang dalam bilik hotel lah sekali. Sebab apa? Sebab tidak betul-betul tekad untuk berubah tadi. Sebab tu kalau nak berubah, jangan tunggu nak pergi Mekah. Nak berubah dah tak? Berubah sekarang. Yang keduanya ialah menyesal sungguh-sungguh di atas dosa yang kita dah buat dah. Itu syarat kedua. Syarat yang ketiga, bertekad azam untuk tidak melakukan
dosa itu lagi. Kemudian bila dosa itu berkait dengan orang, mari syarat yang keempat ialah menyelesaikannya dengan orang tersebut mengikut semampu kita, ikut kemampuan kita. Kalau perkara yang boleh memudaratkan, cukuplah dengan kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memudaratkan ni macam mana? Kita pernah buat benda tak elok dengan isteri orang, jadi nak minta ampun tu, nak cerita ke dia tu, silap-silap kena parang gitu, maka tak mampu. Macam mana? Cukup rahsiakan aib tersebut, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau curi ambil barang orang, pulangkan barang tersebut. Kan? Kalau sekiranya mengupak mengata orang, tengok orang ni macam mana, rasa-rasa boleh memaafkan, pergi minta maaf. Kalau tapi jenis kaki pukul samsing pula, nak pergi minta maaf dengan dia, boleh cabut pipi kita kena lempang kali-kali. Tak, maka itu memudaratkan, tak payah dah. Minta ampunlah kepada Allah dengan keampunan yang bersungguh-sungguh. Itu syarat yang keempat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di hadapan kalian ada sebuah jalan yang mendaki lagi sukar untuk didaki, tidak akan selamat daripadanya kecuali mereka yang menyedikitkan, yakni perbuatan dosa dan sebab-sebab meraih nikmat dunia. Digambarkan syurga ni duduk atas bukit. Kita nak daki. Cuma nak daki itu, orang biasa nak mendaki ni kan, bila pendakian yang tinggi, dia akan kurangkan barang yang dia nak bawa. Barang ni tinggallah kereta lah. Sebab apa nak daki ni berat. Lalu bawalah hak kecil je, air mineral je contohnya. Kan? Maka dosa ni seperti beban yang memikul. Syurga seolah-olah atas bukit. Maka orang nak pergi syurga ni seperti orang nak mendaki bukit. Maka nak mudah mendaki sampai ke syurga tadi, tinggalkan dosa-dosa yang dipikul tadi. Lagi mudah. Lalu kalau bawa beban dosa, lagi payah. Takut-takut tak sampai turun ke puncak bukit. Itu perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW. Dan tutup dengan satu hadis Nabi SAW, barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan berjalan pada akhir malam, yakni beribadat, nescaya dia akan sampai ke tujuannya. Ketahuilah perniagaan Allah itu sangat mahal. Ketahuilah perniagaan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah syurga. Yang ini pesanan daripada Nabi SAW. Ini benda yang berat lah. Maka syurga ni benda mahal, maka harga dia tidak murah. Harga dia tidak murah. Di antara harga syurga itu ialah bangun pada waktu malam. Salah satu daripada harga syurga. Benda ni payah lah. Tapi munasabah tak, sebab harga dia mahal. Mahal, maka nak kena bayar mahal jugalah. Nak dapat nikmat yang tiada tara di syurga, harga dia mahal. Antara harga tersebut, selain daripada jihad, selain daripada perkara-perkara ibadat yang lain, ialah beribadat di penghujung malam. Perkara yang paling payah kita nak buat. Tapi itulah dia salah satu daripada harga syurga. Mudah-mudahan insya-Allah yang Allah sebut dalam Al-Quran, nafilah laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Iaitu amalan sunat, bangun pada waktu malam ini, fatahajjad bih, bangunlah pada waktu malam, nafilatan, sebagai suatu amalan tambahan, laka, kepada kamu, mudah-mudahan Allah akan bangkitkan kamu dengan maqam mahmuda, dengan suatu maqam yang terpuji. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis kitab kita ini, tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.